Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. So pertama sekali kita akan go through balik apa yang kita dah belajar dalam 6.3, macam mana kita nak menangani komunis. And then kita akan masuk bab 7, usaha untuk mencapai kemerdekaan. So kita lihat macam mana cara dia dulu. Kita go through sekejap je. Dia ada penguatkuasaan undang-undang. Macam mana siapa yang macam terlibat dengan komunis ni kena tangkap. Siapa yang ada macam bahan letupan pun kena tangkap. Dia kenakan hukuman. Siapa yang tolong komunis pun kena hukuman. Sampaikan pemimpin-pemimpin pun telah ditangkap dan diseksa. Parti Komunis Melayu pun diharamkan. Itu yang pertama. Penguatkuasaan undang-undang darurat. Darurat. Apa yang maksudkan darurat adalah macam dah cerita tu yang cakap tu. Yang cerita apa dah? Yang semua boleh bunuh tu ibarat darurat. So tak ada undang-undang pun. And then diteruskan dengan pelbagai jenayah. So bila buat undang-undang darurat ni, dia macam perlu jaga duduk dalam rumah sahaja. Yang kemudian ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. British dia telah memperkasakan pasukan keselamatan tempatan untuk membanteras kegiatan komunis. Dia buat apa? Dia buat pasukan keselamatan yang terdiri dari 3 benda sahaja. Polis yang pertama, tentera yang kedua dan juga sukarelawan yang ketiga. So polis dia ada cawangan khas, dia ada cawangan khas yang pertama, dan dia ada special constables SC, dia ada polis hutan, dia ada polis wanita. Yang ni semuanya adalah terdiri pada golongan wanita. Kemudian dia ada senoi praak, orang perang, dan juga auxiliary police, iaitu polis bantuan. Ini untuk pasukan keselamatan dari segi polis lah. Dia ada cawangan khas. Cawangan khas ni dia macam spy sikit. Dia menyamar jadi komunis, dia masuk dalam pusat-pusat perjumpaan komunis dan dia ambil tahu apa yang komunis sedang merangka. Okey, kemudian tentera, dia ada pasukan askar Melayu yang terdiri pada warga tempatan. Yang kedua, dia ada pasukan askar Commonwealth. Askar Commonwealth ni terdiri pada negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Dan dia juga ada Sarawak Rangers yang betul-betul tahu ilmu hutan dan sebagainya. Inilah Sarawak Rangers. Kemudian dia ada Home Guard. Home Guard ni adalah orang-orang yang duduk kat rumah. Biasanya golongan wanita, dia boleh jadi Home Guard dekat kawasan setempat. So 3 pasukan keselamatan ni memainkan peran yang sangat penting untuk menghalang komunis untuk terus berkembang sewaktu nak diambang kemerdekaan. Inilah cawangan khas. Cawangan khas iaitu meeting. Dia cakap kat sini terdapat pasukan yang menyamar sebagai komunis. Menyamar. Dan special constables ikut ketika rancangan BRICS untuk kawal lombong. Kemudian polis hutan yang jaga kawasan hutan, dia bunuh komunis kat pinggir-pinggir hutan. Kemudian polis wanita, semuanya terdiri pada golongan wanita. Women's power. Kemudian senoi praak, iaitu orang perang. Juga dikenali sebagai the silent killers. Dia sangat arif tentang ilmu-ilmu kehutanan ni. Maksudnya dia tahu pasal hutan, dia tahu pasal pokok, pasal herba. Sampaikan dia ni ditugaskan untuk mengesan tempat persembunyian komunis. Dia akan spy tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Dia tengok kat mana komunis, and then dia bagi tahulah dekat cawangan-cawangan lain, special constable dan sebagainya. Dan auxiliary police. Polis bantuan. Okey, seterusnya tentera, pasukan askar Melayu. Dan yang kedua dia ada pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Kemudian ada Home Guard. Ini kita dah belajar minggu lepas. Kemudian dia ada pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. So yang pertama tadi ialah penguatkuasaan undang-undang, itu yang pertama. Yang kedua ialah pasukan keselamatan, iaitu 3 polis, tentera dan juga sukarelawan PTS. Dan yang ketiga ialah IC. Perlu ada IC. Tak ada IC, you are communist. So itu yang ketiga, kad pengenalan. Okey, yang keempat, rancangan BRICS. Rancangan BRICS ni ialah dia buat kawasan pertempatan yang dikenali sebagai kampung baru.
Kampung baru itu apa? Ialah kampung yang menempatkan penduduk-penduduk tempatan dalam satu kawasan yang disediakan elektrik, saliran air, pusat-pusat ibadah, supaya komunis tak dapat ambil bahan-bahan seperti bekalan makanan juga ubatan. Dia akan jaga betul-betul kampung baru ini supaya komunis tak dapat berkembang. Kemudian kita ada tawaran pengampunan. Dia guna radio. Dia menawarkan pengampunan kepada komunis. Sebanyak 40 juta risalah dan 12 juta pas pengampunan diedarkan dalam bahasa Cina ada, Melayu ada, Tamil pun ada. Ada 3 bahasa. Menunjukkan supaya komunis tu ada peluang untuk insaf dan juga kembali ke pangkal jalan. Jadi ibaratkanlah tawaran pengampunan itu. Kemudian kita pergi kepada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Dia ada kempen. Dia kempen untuk menentang, dia tak suka komunis. Itulah kempen. Sampaikan hampir separuh juta yang join kempen ini. Okay, kemudian dia juga buat perintah berkurung. Stay at home. Dia cakap perintah berkurung ialah tindakan melarang penduduk keluar dari rumah. Melarang penduduk dari keluar rumah dalam tempoh tertentu, macam lockdown. Macam sekarang ni lah. Supaya pasukan keselamatan dapat menjalankan operasi yang lebih berkesan. Senang nak cari kat mana komunis. Sebab orang tempatan dah duduk dalam rumah, so tak ada masalah. Kemudian dia ada perang saraf. Rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis. Dia memenangi hati dan fikiran rakyat. Itulah perang saraf. Cara dia apa? Dia buat lawatan, dia longgarkan syarat kewarganegaraan. Siapa nak jadi warga, boleh. Datang saja. Kena buat pilihan raya, bagi hadiah lagi wang tunai 250,000 siapa yang boleh bagi. Siapa yang boleh tangkap cimpeng. Dan memenangi kepercayaan orang asli. Contohnya Senoi Berhad. Kemudian memajukan ketenangan dan memperkenalkan kursi hitam putih. Kemudian Rudi Ngambaling. And then habislah. Jadi 9 semuanya. 9 cara-cara untuk menangani komunis di tanah Melayu. Okey, Humaira. Okay, kemudian ni adalah aspek darurat. Aspek sosioekonomi yang kita perlu pergi lagi. Ini. Okey. Aspek sosioekonomi kita nak pergi lagi yang kat sini. Okey. Zaman darurat menyebabkan kerugian harta benda, penderitaan rakyat, hubungan kaum terbatas dan meningkatkan jumlah kematian. Apabila darurat ni berlaku, ada kematian, banyak kematian. Rakyat menderita, harta benda pun banyak rugi. Hubungan kaum juga terbatas. Maksudnya antara Melayu, Cina dan India itu tak ada satu yang boleh menjalinkan hubungan mereka. Ini yang pertama. Selamat datang Syafira Elika. Ini yang pertama. Yang pertama dia cakap meningkatkan kos perbelanjaan. Darurat, bila dah berlaku darurat, dia akan menjejaskan ekonomi. Yang ni kita boleh relate. Kadang-kadang soalan exam boleh keluar soalan macam ni. Dia ubah sikit, dia guna yang moden punya. Dia cuba kaitkan darurat yang zaman dulu, sebelum merdeka, zaman komunis, dan juga darurat sewaktu COVID-19. So ini boleh dijadikan soalan sebab saya rasa dia adalah satu isu yang sangat menarik untuk diutarakan, terutama dalam aspek pendidikan zaman sekarang. So saya rasa cuba kamu fikir, tak apa Syafira Elika, tak ada masalah. Cuba kamu fikir apa penyelesaian dan apa yang kita dapat banding beza kalau kita lihat darurat zaman dulu dan juga zaman sekarang. Kita boleh banding. Tapi dia ada yang sama. Dia ada persamaan dan dia juga ada perbezaan. Yang itu kita perlu tahu. Darurat menjejaskan perkembangan ekonomi dan meningkatkan kos perbelanjaan pihak British untuk menangani ancaman komunis. Dah darurat. Anggaran purata kos darurat ialah sebanyak 250,000 hingga 300,000 sehari. Sehari pun dah 250,000 sampai 300,000. Tu tak dikira lagi tawaran untuk siapa yang boleh tangkap ketua cimpeng tadi, dapat pula duit 250,000. Duit daripada British juga. So total dah 500,000 dekat situ. 500,000 sehari.
Dengan itu kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Di samping itu kerajaan membelanjakan kos yang besar untuk menyelesaikan masalah penempatan semula penduduk di pinggir hutan. Dari tahun 1950 hingga tahun 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih 7 juta untuk pembangunan di kampung baru. Kampung baru siapa yang buat tadi? BRICS yang buat. BRICS yang buat. Tapi kalau kita fikir dari aspek lain lah, siapa yang terbeban kat sini? Siapa boleh bagi jawapan dekat cikgu? Kamu boleh bagi dekat audio pun, dekat ruangan chat pun boleh. Siapa yang terbeban sekarang ni? Syafira Elika boleh jawab, Humaira pun boleh jawab. Siapa yang terbeban? Come on Humaira, Syafira Elika pun boleh jawab. Siapa yang terbeban sekarang ni? Tak dengar sangat. Apa tadi cikgu? Okey, kalau bila berlaku darurat zaman ni, siapa yang terbeban? Keadaan darurat macam mana? Sekarang ni berlaku darurat. So banyak guna kos. Sampai 250,000, 300,000, kerajaan terpaksa membelanjakan lebih 10 juta sebulan. Siapa yang terseksa sekarang untuk bayar? Rakyat. Rakyat kena bayar. Okay. Ada jawapan lain tak? Siapa yang terseksa? Humaira? Ada jawapan ke tak ada jawapan? Tak ada, tak apa. Saya dengar tadi rakyat. Rakyat betul, rakyat terseksa juga. Tapi rakyat macam yang ni, tu dia utama kat sini. Penderitaan rakyat. Tapi yang ni aspek yang kita nampak terang dalam buku teks. Yang menderitanya rakyat. Hubungan kaum pun terjejas. Kerugian harta benda. Tapi yang tak dinyatakan kat sini secara spesifik, ya dia bagi tahu tapi dia sama-sama saja. Yang terseksa ialah British. Kenapa British terseksa? Sebab dia perlu tanggung kos 10 juta sebulan, 120 juta setahun untuk membanteras ancaman komunis. Sebab apa? British dia nak takbir Malaysia. Dia aku nak jaga tanah Melayu, aku nak membangunkan tanah Melayu dan aku nak mengawal segala keuntungan yang ada di tanah Melayu sebab tanah Melayu sangat bagus, sangat baik. Tapi at the same time, ada satu badan politik yang cuba buat kacau bilau supaya tak aman tenteram British duduk kat tanah Melayu. Siapa buat? Komunis yang buat. Parti Komunis Malaya yang buat. So bila Parti Komunis Malaya dia buat kacau bilau, British perlu keluarkan duit. Baiki sana, baiki sini, bayar itu, bayar ini. So in the end dia macam stressful kepada British. Yang ni ada ditulis dalam artikel yang mengatakan sebab utama British bagi tanah Melayu merdeka, nanti kita akan belajar nanti, akan disebut Sultan Ali nanti. Dia bagi kemerdekaan kepada tanah Melayu sebab dia dah tak sanggup dah nak hadap perkara yang memeningkan kepala ni. Dia nak takbir tanah Melayu tapi ada banyak masalah sangat. Masalah tu pertama sekali dia sendiri yang buat. Dia bawa masuk pendatang Cina untuk aktiviti pelombongan. Dia bawa masuk pendatang daripada India, aktiviti pertanian, peladangan dan sebagainya. Tapi in the end berlaku pula masalah antara kaum sampai 13 Mei pun berlaku. So British pening kepala, dia pun banyak spend duit. Bila banyak spend duit, banyak kerugian yang British hadapi. Kalau diteruskan lagi banyak duit yang akan keluar, lagi banyak kerugian yang British hadapi. So the best way untuk tak nak dah rugi adalah jalan terbaiklah melepaskan tanah Melayu untuk merdeka sendiri. Kau jagalah tanah ni. Aku dah tak nak ambil tahu dah. Dah banyak dah kerugi. Itu yang berlaku di sebalik cerita ini. Di sebalik berlakunya darurat. Apa yang kita nampak dengan jelas dah darurat apa yang berlaku darurat? Komunis. Asal darurat je komunis buat masalah. Asal darurat je rakyat menderita. Yang ni yang common. Kita dapat lihat dalam buku teks, kita dapat faham dalam mana-mana konteks pembelajaran pun dia akan cakap macam tu. Darurat, komunis buat kacau. Darurat, rakyat menderita. Tapi at the same time, darurat tu sendiri
dia merupakan kunci utama untuk menghambat British di tanah Melayu. Itu kita perlu ingat. Dia tak dinyatakan secara terus dalam konteks, tapi itu adalah perkara yang berlaku sebenarnya. Okey. Terima kasih Humaira dan Syafira Erika. Okey, apa lagi yang berlaku sewaktu darurat? Ini menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Rakyat menderita. Tadi dah rugi banyak. Sekarang rakyat pula menderita. Kenapa menderita? Jom kita lihat. Rakyat menderita semasa zaman darurat ini. Obvious sangat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis, menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Serangan komunis dia cakap dekat ladang dan dekat lombong. Of course lah, sebab dia interrelated. Kawasan ladang dan juga kawasan lombong, dia bagi income kepada siapa? Humaira, Syafira, Erika, dia bagi income kepada siapa? Ladang-ladang, lombong-lombong, timah dan sebagainya. Dia bagi kepada siapa? British, yes, good Humaira. Dia bagi kepada British. So komunis dia nampak, okay, cara kita tak boleh bagi something back kepada British, cara dia satu je. Kita kena musnahkan sumber pendapatan utama British. Itu otak komunis. Dia fikir macam mana? Komunis ni dia fikir cara kemerdekaan tapi di luar kotak sikit, cara dia berbeza. Kalau bagi golongan kanan, golongan Melayu kaya, bangsawan dan sebagainya, ni cakap dia akan buat baik dengan British. Kat British, bagilah kemerdekaan kat kita orang. Tapi at the same time, dia ada desakan daripada golongan komunis ni untuk kemerdekaan. Yang ni jarang diangkat dalam sejarah. So, saya harap Humaira dengan Syafira Erika dapat faham konsep ni. Untuk mencapai kemerdekaan was never easy. It was never too easy to achieve independence. Tak pernah mudah. Kalau sejarah, dia akan mengangkat golongan kanan yang berjuang. Buat perundingan. And then buat rundingan ke London. And then dapat merdeka. Tapi dia ada desakan di sebalik tu. Kenapa British lepaskan kepada rakyat Malaysia? Sebab ada desakan di sebalik tu. Yeah. Untold story. Cerita yang tak pernah diuraikan oleh masyarakat. Jarang sangat ni. Kalau cakap tu, terus tembak. Kamu ni golongan kiri, golongan komunis. Itulah yang kita hidup zaman tu. Zaman ni sekarang dalam persejarahan. Banyak lagi ya. Tapi cikgu, saya tak rasa cara komunis bagus. Kalau contohnya idea mereka halal British itu tak berhasil, ya, okey, mereka kisah budak orang Melayu. Yes. Okey, bagus Humaira. Menarik. Cara komunis memang saya pun setuju, cara dia tak bagus. Contohnya idea mereka halal British begitu tak berhasil, ia akan berkesan. Okey. Andai kata dia dah rosakkan banyak benda tapi British masih lagi stay. Masih lagi stay kan. Yang menderitanya rakyat. Apa? Ladang, tanaman musnah, tak ada benda nak makan. Semua dah hangus terbakar. Saya tak nafi memang betul komunis. Memang betul komunis ada buat masalah. Okey, tak apa Amel. No problem. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi yang kita perlu ingat adalah betul. Apa yang Humaira cakap tu betul. Rakyat memang betul menderita disebabkan oleh komunis. Tapi adakah rakyat tak menderita disebabkan oleh British? Yang ni adalah sejarah yang disamarkan. Maksudnya kalau kita baca dalam mana-mana buku sejarah ataupun artikel sejarah, British ni jarang-jarang buat kesilapan. Jarang-jarang bawa keburukan kepada masyarakat di tanah Melayu. Apa yang dia buat? Dia tolong bagi kerja, polis bantuan tadi. Kan? Polis bantuan, auxiliary police, special constable, sukarelawan, askar lagi, askar Commonwealth datang daripada negara lain untuk bantu. Semua yang British buat semua baik-baik saja. Tapi kalau komunis nampak dia kurang. Sebab apa dia tak diangkat? Tapi betul lah sebab apa tak diangkat, sebab dia tak disamarkan oleh kebaikan British tadi. So betul apa yang Humaira cakap. Sebab dia radikal sikit, komunis ni radikal, cara perjuangan dia tu tak sama dengan golongan kanan. Golongan kanan ni golongan kanan dia macam sebulu dengan British. Sebab itulah dia tak nampak kotor. Dia berunding, dia tak kacau rakyat.
Tapi adakah rakyat menderita? Adakah rakyat menderita? Dia tak sentuh direct rakyat. Sebab dia adalah golongan, dia panggil apa, konsep komunisme. Maksudnya orang atas ni dia akan selesa di tempat dia. Dia dapat kemerdekaan asalkan yang bawah ni respect dan juga support dia. Support sistem bagi golongan atasan, golongan kanan tu. Bila dah merdeka, semua rakyat akan support dia. Kamulah penyebab kemerdekaan tanah Melayu. So, good job golongan kanan. Pump, high five sekali. Pump. Tapi golongan kiri, yang cara dia kotor tadi, dia bom sana, bom sini. Keluar British, keluar. Cara dia tu memang radikal. Cara tu salah. Kalau bagi Humaira lah, Humaira cakap cara itu salah kan sebab dia efek pada golongan tempatan. Tapi kadang-kadang benda yang radikal lah yang diperlukan untuk menghalau seseorang. Okey, katakan saya bagi analogi Asyik cakap pasal sejarah aje, kita bagi analogi. Okey, saya lukis kat sini. Okey, kat mana ada share whiteboard. Share. Nampak whiteboard kan? Okey, katakan ni tanah Melayu. Kita lukis sikit apa? Lukis pokok. Ini pokok. And then dia ada karakter dia. Karakter yang pertama ialah orang Melayu. Orang Melayu confirm lah ramai kan. Warga tanah Melayu lah. Tanah Melayu. Ini tanah Melayu. Tanah Melayu. Dia yang buat aktiviti pertanian. Pertanian dan juga pelombongan. Pelombongan saya lukis cenggura lah sikit. Lombong. Dia bekerja kat sini. Siapa yang bagi kerja dia? Orang British. Orang British saya letak B. Orang British. And then dia ada golongan kanan, K, golongan kiri, Ki, kaki. Golongan kanan juga golongan kiri. So British, dia akan kata semua benda ni. Tolong bekerja, bertani, tolong melombong, dapat duit kepada dia. Dapat duit. Dapat duit. Dapat duit. Yang tak senang duduk ni, golongan kiri ni, dia marah. Kenapa buat macam ni? Datang tempat orang buat macam ni. Tapi golongan kanan dia steady. Dia steady. Relax lah. And then golongan kanan pun dia akan pergi kepada golongan British ni. Dia akan buat baik. Sebab dia sebelum. Sampai dia pun dapat ni. Dia pun dapat ni. Hasil daripada rakyat ni. Tapi adakah golongan kiri dapat? Dia tak dapat. Golongan kiri ni dia duduk dalam hutan. Dia fikir macam mana nak jaga semua ni, and dia nak buang British. British tak akan pergi kalau kita cakap. Okey, kita bayangkan ada rumah. Ada rumah. Ada rumah Ada kaki tu tadi. Kanan, kiri, ada kaki. And then ada British. British ni pun masuk dalam rumah. Dia masuk dalam rumah. And then dia ambil semua emas yang ada dalam ni. Dia ambil PS4 ke, dia ambil PS5, ambil barang dalam ni. And then golongan kanan ni dia akan cakap, dia akan buat baik. Dia pergi dekat British ni yang tengah ambil emas ni. Kenapa ambil emas? Bagilah sikit emas tu kat sini. Tak mengapa kamu nak ambil emas, tapi tinggallah pada kami sikit emas itu. Itu golongan kanan. Tapi golongan kiri dia nampak duduk ambil emas ni, tak boleh, dia panas. Dia pergi kat ni, dia pukul, dia tumbuk British, dia pukul, dia sepak. Kau buat apa nak ambil emas ni sebagainya? Baik kau keluar sekarang, kau keluar sekarang. Itu golongan kiri. Kalau golongan kanan, ambil emas 20, ambil PS4, ini keluarlah. Dapat apa yang kamu nak, ini keluar. Dua cara yang berbeza untuk matlamat yang sama. Dua-dua nak British keluar. Tapi cara yang berbeza. Tapi in the end, dia terpulang kepada penilaian kamu. Cakap siapa yang betul? Adakah kiri salah disebabkan dia pukul British? Adakah kanan yang betul sebabkan dia guna strategi yang sangat selamat, berunding and then British pun keluar? Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa British keluar? Adakah disebabkan oleh rundingan
kanan. Yes, betul. Saya tak nafi, betul. Golongan kanan yang buat perundingan sampai terbang ke London and then dapat. Yang tu adalah kerja-kerja office yang menyebabkan kemerdekaan. Tapi kerja-kerja kotor yang buat taik pada British adalah golongan kiri. Tapi sayang sekali benda ni tak diangkat dalam sejarah sebab dia buat apa? Dia buat kekacauan. Seperti mana yang Humaira cakap tadi tu. Dia buat kekacauan. Inilah analogi ringkaslah saya bagi. Okay. Sempat tak masuk bab 7 ni? Sempat. Kemudian ada soalan lagi ke? Oh, Amir ada, Amir. Oh, kita ada student baru Akil Nazim. Akil Nazim ada kat sini? Ya, cikgu. Okey, baru masuk ke? Tak. Oh, saya pernah nampak Selamat datang Akil Nazim. Okay. Okay, terima kasih, cikgu. Okay. Kalau ada soalan tanya je. Ni Humaira, Amir, Syafira, Elika, Uzman ni banyak tanya. Okey, jom kita teruskan. Pengeluaran tanaman padi dan makanan lain semakin berkurangan. Tak cukup makan pula dah. Kemudian akhirnya harga barang makanan dan keperluan harian melampau tinggi. Dipanggil sebagai inflasi. Inflasi ialah kenaikan. Apa yang naik? Harga makanan tu. Inflate. Naik. Sementara itu peniaga, pekedai, pengusaha, kebun, beladang dan pelompong mengalami kesukaran kerana mereka merupakan sasaran peras tubuh komunis. Ini yang terganggu yang Humaira cakap tu. Peladang, pelompong, semuanya rakyat tempatan lah, orang Melayu yang menjadi sasaran. Yang jadi persoalan, kenapa tak serang terus British kan? Itu cara dia yang agak saya pun pertikaikan jugalah. Tapi ada betulnya kat situ. Tapi sejarah tetap sejarah. Kita hanya mampu belajar dan belajar untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, insya-Allah. Kegagalan memenuhi tuntutan komunis menyebabkan kemusnahan pada Lompong, ladang dan kedai serta mengancam nyawa. Penduduk juga menghadapi kesukaran untuk bergerak dan memperoleh bekalan keperluan kerana mematuhi pelbagai peraturan yang dikenakan oleh kerajaan. Akibatnya, penduduk tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Ramai pekerja tak dapat bekerja kerana perintah berkurung. Stay at home, lockdown ni dikenakan kepada mereka. Jatuhan bekalan makanan yang dikenakan oleh kerajaan menyebabkan mereka bergantung pada makanan seperti ubi kayu, keledek dan jagung. Jagung. Seperti yang saya cakap, ada lagu ubi kayu. Teringat zaman Jepun, makan ubi kayu sampai perut naik kembung. Tak tahu you guys dengar ke tak lagi lagu. Saya dah nyanyi dari dulu ni. Ubi kayu ni. Mak sebetul lah saya nyanyi lagu ni. Mak nama dia. Okay. Kemudian merenggangkan hubungan kaum. Semua kaum antara kaum ni, interracial punya thing ni, rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kampung baru didominasi, maksudnya ramai oleh kaum tertentu saja. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, manakala kaum lain di penempatan lain. Penempatan baharu yang dilengkapi dengan prasarana biasanya berkembang menjadi bandar baharu, manakala kaum Melayu hanya tertumpu di kawasan kampung yang serba kekurangan. Sebab itulah faktor ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sebab apa? Dia bermula daripada zaman komunis itulah. Sebab dia tempatkan penduduk Cina di kampung baru. Kampung baru ada fasiliti air, ada elektrik, ada pusat ibadah dan sebagainya. So sangat banyak nak dapat manfaat prasarana tu. Dan dibandingkan dengan masyarakat Melayu yang duduk di pinggir-pinggir pantai dan sebagainya. Kampung baru ni lama-lama jadi bandar baharu, berkembang pesat. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Duduk jaga kan, kampung baru tu kan ada pasukan yang jaga. Orang kampung lain nak masuk pun tak boleh, takut komunis terjangkit. Kehidupan dia sedemikian tidak memberikan ruang kepada penduduk kampung baru untuk bersosial dengan kaum lain. Pengasingan ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. So, hajat utama dia nak cegah komunis daripada terus masuk ke dalam kampung baru dan terus tersebar luas komunis. Tapi in the end dia ada pula kesan dia yang lain, iaitu merenggangkan hubungan kaum.
Kemudian jumlah korban zaman darurat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan, komunis dan orang awam terkorban. Darurat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan kepada penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Inilah yang kita memang aware lah. Darurat terseksa. Tengok zaman sekarang darurat macam mana, terseksa kan, stay at home. Kita rindu zaman dulu, zaman jalan-jalan pergi dekat mall, zaman lepak dengan member, zaman rasa nak makan apa, craving apa, terus keluar dengan family untuk dinner. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni nak keluar, jangankan keluar, nak jumpa family, nak balik raya pun tak boleh. Itu kesengsaraan. Tapi apa yang nak bezakan kesengsaraan kita zaman sekarang, zaman dulu lain lah. Zaman dulu sengsaranya makan tak cukup, hidup sebatang kara, kena bunuh lagi, kena tembak komunis lagi, sengsara kena jajah dengan berti, dengan jepun lagi, macam-macam karenah yang kita hadap. And then penamatan darurat, harap sangat macam penamatan PKP, bilalah akad tu. Darurat telah menyebabkan banyak nyawa terkorban, musnah harta benda. 31 Julai. Sekarang ni bulan apa? Bulan Jun. 31 Julai. Dengan itu berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Lama sangat. Kemudian darurat meninggalkan kesan dari aspek politik dan sosial ekonomi. Darurat juga menyebabkan rakyat hidup dalam penderitaan. Ini untuk bab 6. Kini habis Kita recall sekejap je. Dia ada kemasukan pengaruh komunis, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada ancaman komunis di negara kita. Pengisytiharan darurat, tindakan komunis. Kemudian usaha menangani ancaman komunis. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 semuanya. Macam mana nak ingat? Usaha menangani ni. SB boleh kat sini. Huruf, bulan, ampun, darurat, keselamatan, IC, bridge. Boleh kamu boleh buat cara kamu sendirilah. Ranking darurat. Darurat, apa yang kita tahu darurat, siapa yang bawa mercun, siapa yang related dengan komunis, dia akan kena tangkap. Contohnya pemimpin pun kena tangkap. And then untuk keselamatan ni ada pasukan polis, pasukan tentera dan juga sukarelawan. Untuk IC ni, siapa tak ada IC dia komunis. So make sure semua orang kena ada IC. Dan bini BRICS, dia buat apa? Dia buat kampung baru. Ada fasiliti, ada prasarana yang tertentu dah ada. Kemudian pengampunan, guna radio, guna artikel dan surat khabar dan sebagainya. And then dia ada bulan rakyat melawan penjahat. Kemudian dia ada perintah berkurung, perang saraf dan juga rundingan balik. Kesan dia, politik, aspek sosial ekonomi dan juga penamatan darurat. Itu untuk bab 6. So kita dah habis bab 6, kita akan masuk bab 7 untuk hari ini. InsyaAllah lah. Habis. Saya dah siap tanda paper sejarah korang semua. Nantilah kita discuss one by one. Okay, kita habiskan bab 7. Usaha ke arah kemerdekaan. Ini dia ada report of the Committee on Malay Education. Dia ada report Barnes Report. Dia ada Educational Survey North Borneo. So untuk bab 7 ni, apa yang kita perlu tahu ialah CLC. Apa itu CLC? CLC adalah jawatan kuasa hubungan antara kaum. Liaison Committee nanti dia ada. So ini adalah orang panggil apa? Kronologi rentetan macam mana boleh berlaku step by step. Start dengan PKM, Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM lah. PKMM and then UMNO and then Petro AMC-AJA, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, Sistem Ahli dan juga IMP. Okay, kita lihat dulu yang pertama. Ada lagi pilihan raya Majlis Perbandaran, Convention, Laporan Woodhead, UMNO MCMIC, Perikatan Antara Tiga Kaum, Melayu, Cina dan India, and then penyataan Jawatan Kuasa Pelajaran 1956. Okay, latar belakang idea negara merdeka. Macam mana negara kita boleh merdeka? Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita.
benih kesedaran politik yang tumbuh di suatu tempat mencetuskan idea negara mereka. Gelombang politik dekat mana-mana negara pun ada gelombang politik ni. Dekat Indonesia, dekat China, dekat India, dia ada gelombang politik ni. Begitu juga dengan tanah Melayu. Pertama sekali dia ada kesatuan Melayu Muda. Jadi this is the first politik. The first politik to ever ditubuhkan di tanah Melayu adalah Kesatuan Melayu Muda ni. KMM. Siapa pemimpin dia? Ibrahim Haji Yaakob. Ingat ya? IHYE KMM. Nanti masuk quizzes ni. Siapa pemimpin KMM? Jangan jawab Burhanuddin Helmi. Jawab Ibrahim Haji Yaakob. Dia untuk penyatuan bangsa. Kemudian dia diperjuangkan oleh KRIS dan juga Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM. Jadi macam ni pula. Kemudian dia ada PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Siapa yang pimpin? Dr. Burhanuddin Helmi. DB, PKMM. Nampak tak sini? PKMM, Burhanuddin Helmi. Mulai slogan Merdeka. PKMM berhasrat mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Itulah Kesatuan Melayu Muda siapa? Ibrahim Haji Yaakob. Persatuan Parti Kebangsaan Melayu Malaya siapa? DB, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kemudian Angkatan Pemuda Insaf API dipimpin oleh Ahmad Bostaman. Memperjuangkan idea merdeka dengan darah. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. British haramkan API sebab apa? Terlalu radikal. Slogan dia merdeka dengan darah. Nampak? Cara yang cikgu cakap tadi dah cara yang berbeza. Macam golongan kanan tadi dia akan tak adanya berlaku pertumpahan darah. Tapi kalau golongan-golongan yang radikal macam ni, dia tak kisah apa yang berlaku. Berdarahlah setara banyak mana pun asalkan kita dapat mencapai kemerdekaan. Sebab itulah kalau kita lihat ada certain cerita yang mengaitkan ideologi. Contohnya tak tahulah tapi rasanya mungkin most of you guys tahu kan cerita Attack on Titan kan. Attack on Titan. Macam mana dia nak bebas kalau dia tak bunuh giant tu. Panggil apa yang berlari-lari laju. Takkan nak biar je yang berlari tu bunuh family dia kan. So dia perlu fight balik. Tak apalah berlaku darah apa pun, yang penting dia nak pertahankan dan mendapatkan tanah dia balik. Itu ialah Angkatan Pemuda Insaf. Dan dia ada Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, dia ada Pemuda Melayu, United Malaysia National Organisation. Akhirnya tubuhlah UMNO yang dipimpin oleh bukan Jaafar On, Datuk On Jaafar. Jaafar On tu cili-cili padi. Datuk On Jaafar berusaha untuk menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan raja-raja Melayu dengan slogan Hidup Melayu. UMNO berjuang menentang Malay Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan raja-raja Melayu. Kemudian diubah slogan itu pada Merdeka. Merdeka. Orang cakap Merdeka ni pun diambil daripada perkataan Eureka. Eureka. Eureka ni perkataan apa? Eureka ni lebih kepada let's say kita jumpa something kan. Eureka. Saya lupa bahasa apa ni. Latin kot. Tapi itulah Eureka. Kalau kita fikir macam mana nak dapatkan RM100 dalam satu hari. Oh, okay, buat review. Eureka. Tiba kan. Kemudian ada Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Malaya Indian Congress, MIC. Yang ni India related punya. Kemudian ada Hizbul Muslimin yang kita pergi go through lah. Hizbul Muslimin. Ada Malayan Chinese Association, MCA, Parti Islam Setanah Melayu, dia ada Independence of Melayu Party, IMP. Kita lihat jawatan kuasa hubungan antara kaum. Berlaku ketegangan. Ketegangan antara kaum. Antara Melayu, Cina dan India. Three major race. Tiga kaum utama
yang ada pergolakan politik sikit. Tapi tak apa, kita lihat apa yang dia buat untuk mencapai kemerdekaan. Dia tubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau Communities Liaison Committee, CLC. CLC inilah yang mainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai kemerdekaan tanpa berlaku pergelutan antara kaum di Malaysia. So kita perlu ingat apa objektif utama CLC. Yang ni kita perlu ingat. Yang ni masuk kuis nanti. So better fokus. Objektif dia yang utama ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Kaji hubungan kaum. So dilihat, orang Melayu buat apa? Orang Melayu dia jadi nelayan, dia jadi petani. Orang Cina buat apa? Orang Cina berniaga. So dia kaji, ini berlaku perbezaan. Kalau kita teruskan macam ni, akan bawa masalah kepada negara kita ini suatu hari nanti. So better kita kaji dulu dan kita ubah. Apa yang kita boleh ubah. Kemudian membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Yang ni. Pertama sekali kena kaji dulu. Kaji dulu apa yang salah, apa yang kurang. And then dia betulkan balik. Fix you. Tiba lagu tu pula. Siapa yang nyanyi? Coldplay. Fix you. Macam tu lah juga CLC. CLC akan fix Malaysia ni, tanah Melayu ni. Supaya semua dapat kemudahan. Tak kira lah Melayu ke Cina ke India. Kemudian mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah. Muhibah ni orang Cina biasa suka guna. Muhibah ni ialah perasaan sayang antara satu sama lain. Ohibu. Let's say kalau you guys biasa sebut I love you kan. Saya sayang awak. Kalau nak guna bahasa Arab, ohibu. I love you juga maksud dia. Ashiteru Jepun. Sarang heyo Korea. Kalau Jawa apa Jawa? Okay, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara. Itulah objektif utama CLC. So yang pertama kaji. Yang kedua betul. Yang ketiga harmoni. Ingat tiga tu. Ni EEC Turisingham. Turisingham. Pengerusi CLC. Okay, next. Ni anggota Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Penasihat dia siapa? Sir Malcolm McDonald. I'm loving it. McDonald. Governor British di Asia Tenggara, Malcolm McDonald. Kemudian pengerusi dia siapa? Wakil orang Ceylon. Orang Ceylon ni apa? Orang Ceylon ni macam orang India sikit, Ceylon. Biasanya masyarakat Ceylon ni dia duduk di kawasan peladangan. EEC Turisingham. Dan dia ada wakil Melayu. Datuk On Jaafar, Datuk Abdul Wahab, Saleh Hakim, Mustafa Osman, Zainal Abidin. Tu wakil Melayu. Dan kita lihat wakil Cina pula. Wakil Cina Tang Cheng Lock, Lee Tiang Keng, CC Tan, Yong Shok Lin, wakil Cina dan juga ahli lain. Eropah, India dan juga orang Serani. Roland Bradell, LR Dorasani, DRJS Gunting. Orang Serani tu macam orang asli. Kemudian, peranan jawatan kuasa antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC ni, dia berperanan. Peranan untuk apa? Untuk menyelesaikan pelbagai isu. Ada banyak isu dia nak selesaikan masalah ini. Dia melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut termasuklah dari aspek politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan pendidikan. So apa isu dia sekarang ni? So kita tolak ke tepi dulu konteks ni, kita kosongkan fikiran kita sekejap, kita fikir. CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, dia untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Masalah. Masalah apa yang kita perlu tahu sekarang ni? Masalah utama dia ialah kita hidup pelbagai bangsa. Kita hidup pelbagai bangsa dan dia melebihkan orang Melayu sebab orang Melayu
mempunyai hak istimewa. Bumiputra mempunyai hak istimewa. Tetapi at the same time dia akan menafikan hak istimewa tu dalam kalangan masyarakat Cina dan juga India. So macam mana nak teruskan membantu satu sama lain tapi at the same time dia ada kelebihan untuk satu kaum. Kalau kita letaklah diri kita sebagai orang Cina ataupun orang India, dia berbeza pandangan mengikut orang. Ada orang tu setuju, ada orang tu tak setuju. Tapi dilihat waktu CLC ni, alhamdulillah masyarakat Cina dan India bersetuju. Kita lihat kenapa. Isu dia politik. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Maksudnya British dah nak tinggal. British tinggal kekacauan, tinggal taik kepada tanah Melayu. Aku dah bawa masuk orang Cina, aku dah bawa masuk orang India. And then jagalah. Pandailah korang takbir negara korang sendiri tanpa gaduh. Tapi saya rasa blessed jugalah tanah Melayu ni sebab dia tak gaduh. Maksudnya macam dia ada toleransi. It's a good thing about tanah Melayu dan juga Malaysia ni lah. Sebab kalau ikut perbezaan bangsa, dia akan bawa pada pergaduhan. Contohnya kita lihat macam Palestin dan juga Israel kan. Perbezaan bangsa, dia ada unsur Zionism, bergaduh, berperang, tak pernah bebas daripada sesuatu. Tapi untuk tanah Melayu, walaupun ada Cina, ada India, tapi okey je. Alhamdulillah kita merdeka. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Asal orang Melayu. Ini kedudukan istimewa. And then orang Cina dan India perlu akur. Dia pun setuju. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Ini isu dia. Orang Melayu dia tak boleh join dalam perniagaan sebab perniagaan ni untuk kaum lain dalam konteks kaum Cina. Itu isu dia. Sebab apa? Sebab sebenarnya punca tadi lah rancangan BRICS tadi, ada kampung baru. Kemudian kewarganegaraan bukan Melayu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Sangat tegas, okey. Tapi saya tak tahu konteks dia macam mana, tapi setahu saya dalam konteks sosial, itu untuk mendapatkan hak kewarganegaraan dulu kan. Dia macam ni. Asalnya untuk mendapatkan hak kerakyatan warga negara sebagai penduduk Malaysia sangat senang. Sebab apa? UMNO nak menang dalam politik, nak menang undi. So dia nantilah komunis ke siapa-siapa asalkan dapat menang undi. So bila dah menang undi, akan timbul isu yang lain. Dia dah dapat hak warga negara sebab dia pakai undi je. Orang Cina dan India, boleh undi Boleh undi. Undi UMNO. Okay, tik sini. Tik. Dapat warga negara. Terima kasih Dia dapat hak warga negara and then dia buatlah kerja dia sendiri, berniaga bla 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 bla. Sampai ke timbul isu pula. Sampai kan di atas tahap tu orang Melayu ni pula dia bagi syarat kewarganegaraan yang sangat ketat. So dia macam innocent, dia macam lalang tau, macam lalang. Kejap boleh, sekejap tak boleh. Sampai sekarang lah. Politik sampai sekarang pun macam lalang. Risau kadang-kadang. Kemudian pendidikan, sistem persekolahan yang berbeza-beza. Yang ni pun sangat menarik isu ni. Kan dia ada SJKC, SJKT dan juga sekolah jenis kebangsaan untuk masyarakat bukan Melayu. Sistem persekolahan yang dah asingkan sekolah Cina, orang Cina pergi sekolah Cina, orang India pergi sekolah India, orang Melayu pergi sekolah orang Melayu, yang kalau nak pergi pondok tu pun pergi pondok. Mata pelajaran pun berlainan. Maksudnya orang Cina dia ambil buku daripada tanah besar Cina. Orang India pun dia ambil silibus yang berkaitan dengan orang India punya. So macam mana satu tempat, satu negara tapi sistem pendidikan yang berbeza? Macam pelik lah. Sebab itulah ditubuhkan CLC. Sampai sekarang pun saya tak, ini pendapat peribadi saya lah, saya tak setuju dengan adanya pengasingan sekolah. Saya tak nafi untuk kaum tertentu mendapat hak pendidikan kaum dia masing-masing. Tapi saya sentiasa terbayang satu sekolah yang membolehkan semua bangsa duduk dalam sekolah tu. Dia tak ada lagi sekolah Cina sahaja, sekolah India sahaja. Kalau nak ada sekolah tu pun, dia masih lagi boleh belajar bahasa Cina, budaya Cina.
sebab asalkan dasar sekolah tu kita pun perlu belajar bahasa Cina. Faham tak? Itu pendapat peribadi saya lah. Cuba bayangkan, saya rasa ni lah, ni pendapat peribadi saya. Cuba bayangkan Malaysia sebagai sebuah negara di mana rakyat dia boleh berbahasa, boleh gunakan 4 bahasa, multi language punya person. Kita duduk kat Malaysia, kita pelbagai kaum. Imagine, kamu sendiri boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh cakap bahasa India, boleh cakap bahasa Tamil. 4 bahasa. Saya rasa macam satu kerugian untuk Malaysia tak manfaatkan penguasaan bahasa ni. Ush. Tapi itulah angan-angan, tak salah tanam angan-angan kan. Okay. Kemudian peranan CLC. Peranan CLC, peranan dia ialah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Mencadang. Kerja dia cadang dulu. Cadang dulu. Tak apa, kita cadang dulu. Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Nak buat kerajaan sendiri. Ingat ya, masuk kuisis nanti. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Ini peranan CLC yang pertama. Secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Pengalaman pilihan raya. Kita mengundi dulu buat pilihan raya. And then kita boleh mencipta negara yang berkerajaan sendiri. Tak lagi duduk bawah British. Kemudian bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa. So ini baguslah hubungan jawatankuasa antara kaum tu. Dia cakap okey, bolehlah orang Melayu deserve to have a special place, mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dan mengikat negara ini satu-satu tanah air mereka. Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diikutkan juga. And it's okay, you can be Chinese and Indian, you can also stay here as a Malaysian, as a penduduk tanah Melayu lah waktu ini. Kemudian mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu yang menunjukkan pendidikan orang Melayu zaman ni agak ke belakang dibandingkan dengan Cina dan India. Okey, agak terkebelakang. Kalau yang betul-betul ada pendidikan ni lah orang Melayu yang belajar overseas, balik semula. Biasanya orang British lah hantar. Orang British hantar, oh, you anak ni bangsawan Malay. Okey, pergilah sini, ada sekolah. There's a school for you there. And then you learn for 4 years and then you come back here. You can takbir Malaysia. Inilah penubuhan lembaga pembangunan industri desa RIDA. Tuntutan daripada Datuk Muhammad Jaafar. Kemudian melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Kemudian bersetuju kewarganegaraan kepada penduduk kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu. Betul lah. Kalau kita bagi hak warga negara kepada masyarakat bukan Melayu, dia akan lagi taat setia lah. Dia macam ada reason untuk stay kepada tanah Melayu. Sebab kadang-kadang yang saya belajar sewaktu konteks masa zaman dulu lah, dia walaupun dia dapat taraf kewarganegaraan Malaysia, tapi jiwa dia tu masih lagi kepada negara tembok bangsa Cina. So itu yang kita perlu ambil kira lah. Maksudnya dia betul duduk kat tanah Melayu, tapi jiwa dia tanah bangsa Cina. Dia macam tak boleh move on daripada tempat asal dia. Tapi make sense lah. Make sense lah sebab tempat asal dia kat sana, tapi dia stay kat tanah Melayu. So agak sedih jugalah kat situ. Bagi saya lah. Kemudian syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Okay, you dah join politik for your own race, so you have responsibilities for your own country. This country, tanah Melayu ni, Malaysia ni. Kamu dah join MCA, MIC, parti politik untuk negara orang Cina, parti politik untuk orang India. Maksudnya kamu pun perlu berjuanglah untuk negara ni. So kalau kamu membesar, saya harap kamu semua tak jadi rasis ya. Saya sebut nama seorang-seorang yang ada kat sini. Akil Nazim, Humaira, Amir, Syafira Elika, Uzma. Jangan jadi individu yang Cina balik negara Cina lah. Cina tu, India tu.
Jangan jadi resis. Jangan keluarkan statement yang berbau perkauman. Sebab kamu semua ni golongan educated tau. Saya anggap kamu semua golongan educated. Kamu orang yang belajar, yang terpelajar, yang pandai. So walaupun berlaku isu kaum ke apa, jangan babitkan kaum tu as a whole. Contohnya Melayu malas ke, jangan guna itu. Walaupun kita dengar statement tu daripada bangsa lain, kita jangan jadi macam tu. Kita ni adalah golongan educated. So we need to bring ourselves. Kalau salah itu salah individu, bukan salah kaum. Tapi saya yakin kamu semua ni semua budak-budak bagus, budak baik semua ni. Kemudian mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Semua sama je. Kenapa nak beza-beza kan? Memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Belajar sama-sama, berjaya sama-sama. InsyaAllah lah kita akan capai perpaduan kaum. Okay, next. Kemudian wujudlah sistem ahli. Sistem ahli. Ada sekejap. Okay. Pukul berapa dah ni? Pukul 7. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, Akil, Amir, Umairah, Syafira, Uzma. Kalau ada soalan tanya terus sebelum kita proceed pada sistem ahli. Dan kita akan buat quizzes. Tak ada Kalau tak ada saya tanya one by one. Tak ada. Kalau tak ada tak apalah. Saya harap awak semua faham untuk tadi tu. Tadi tu kita belajar pasal CLC. Apa peranan CLC tadi? Cadang je. Apa yang dia buat kebanyakannya melebihkan kepada orang Melayu. Betul lah sebab kita dapat hak istimewa tu. Tapi di sana dapat education yang sama rata. And then perniagaan juga diberi peluang kepada orang Melayu. Bukan sahaja orang Cina sahaja. Jom kita belajar sistem ahli pula. Sistem ahli. Selepas Perang Dunia yang Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Apa itu maksud dekolonisasi? In English disebut decolonization. Maksudnya dasar dekolonisasi ni maksudnya dia dah bagi statement kat sini. Menyediakan langkah berkerajaan sendiri. Maksudnya bukan lagi under British dah. Kamu ni no longer under British. Kamu boleh buat kerajaan sendiri. Dia itu macam keluar lah. Kalau kolonisasi maksudnya negara tanah Melayu. Kolonisasi maksudnya British yang masuk. Jaga. Kalau dekolonisasi British keluar. Macam let go lah. Let go kepada tanah Melayu untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Secara beransur-ansur kepada tanah jajahan. Kita guna highlight lah pula. Beransur-ansur kepada tanah jajahan. Dekolonisasi maksud dia apa? Berkerajaan sendiri. Ingat macam tu je. Dekolonisasi apa? Berkerajaan sendiri. Apa itu dekolonisasi? Berkerajaan sendiri. Apa itu berkerajaan sendiri? Dekolonisasi. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar minta apa ni? Meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menjadikan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Dia cakap macam ni. Cukuplah tu guna orang British je. Kalau tak cukup, kita ambil orang tempatan, orang Melayu ke orang Cina ke orang India untuk merdeka. Peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Ini Datuk Onn Jaafar. Satu yang kamu perlu ingat, Datuk Onn Jaafar ni merupakan orang kuat yang menyebabkan kemerdekaan bagi negara kita. Tapi jarang sekali orang sebut nama dia sebab orang akan fokus pada Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Kojal Haj. Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang menyebabkan kemerdekaan bagi negara kita. Tapi all the works yang buat Datuk Onn Jaafar. Sebenarnya dia orang lawan siapa nak jadi Perdana Menteri, tapi ditakdirkan Datuk Onn Jaafar kalah sebab Tunku Abdul Rahman mempunyai kabel yang kuat dari segi pastilah turunan dia tu. Datuk Onn Jaafar ni dia power sikit. Tapi dia memang banyak buat kerja untuk merdeka. I think you guys should Google him, Datuk Onn Jaafar, and deserve my respect. Deserve everyone respect.
Elizabeth. Cadangan beliau selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Apa benda sistem ahli tu? Okay. Pembentukan sistem ahli pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British, dia mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Itulah sistem ahli supaya dia pandai takbir. Kenapa wujud sistem ahli? Supaya dapat takbir. Takbir apa? Takbir negara kita lah. Beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP, bukan MPP dekat universiti tu, bukan MPP dekat sekolah. Majlis Perundangan Persekutuan. MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Supaya dia tahu nak takbir negeri macam mana. British tengok, okey dah boleh takbir belum? Sistem ahli dah boleh takbir ke belum? Okey dah boleh takbir, okey. Go on, proceed. Sistem ahli dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Jun. Sekarang ni bulan Jun kan. Sebelum pilihan raya MPP, apa itu MPP? Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada bulan Julai. Kemudian 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British. Masih lagi British kawal, iaitu ekonomi, perindustrian dan juga kerjaya. Dia masih lagi nak kawal bahagian duit, bahagian kewangan. Pada tahun 1954 berlaku rombakan sistem ahli. Rombakan tu macam dah runtuh, kita guna yang baru pula. Beberapa portfolio baru diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Apa itu MPP? Majlis Perundangan Persekutuan. Ini antara ni Datuk Onn Jaafar. Handsome ya orang dia ni. Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar, E.A. Trisingham, Lee Tiang Keng, Tunku Yaakob Ibni, Datuk Mahmud Maid, Datuk Ni Ahmad Kamil, H. Asli dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Okay, next. Okay, ciri-ciri sistem ahli. Ciri-ciri sistem ahli. Yang pertama, kena ingat ya, ciri-ciri sistem ahli ni. Yang pertama, ahli bertaraf menteri bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ingat ya, ahli. Ada juga ahli bertaraf menteri bertanggungjawab menjaga portfolio mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Dia ada menteri, portfolio tu maksudnya jabatan masing-masing lah. Portfolio apa? Contohnya kerja raya. Portfolio apa? Ekonomi. Portfolio apa? Kebudayaan. Itu portfolio. Okay, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan Persatuan Majlis Raja-Raja. Ahli dilantik. Maksudnya sistem ahli itu dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Orang British juga lantik. Dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja pun lantik. Kemudian ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan yang dibentangkan dalam MPP. Kemudian ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi dengan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai takwil dan tokoh masyarakat. Okey, ingat ya, baca dulu sekali pandang ciri sistem ahli ni, nanti kita buat quizzes. Okey, untuk quizzes tu make sure kamu letak nama asal kamu . Okey, wait, saya bagi link dekat ruangan chat. So make sure letak nama asal, okey.
Ada sikit je soalan. Okey, selamat datang Humaira. Fancy ya. Selamat datang Syafira. Syafira Elika. Akil Nazim, selamat datang. Now we wait for Amir dan juga Uzma. Okey, selamat datang Uzma. Amir seorang lagi. Okey, tak apa. Amir, take your time. Ya, Amir, let's go. Ingat balik sistem Ali ciri-ciri tu macam mana. Objektif CLC apa. Dan apa lagi. Amir dah masuk, Amir. Dia berpusing-pusing. Apa, kalau tak boleh join tak apa. Kita ada discussion juga nanti. Apa, tunggu Amir sekejap. Kalau Amir tak legak, kita start je. Kona boleh buat revision dulu sikit-sikit. Tak apa. Take a deep breath, tarik nafas. Jangan stress. Okey, Amir. Sekejap ya guys, tunggu Amir sekejap. Kalau Amir tak boleh masuk kan, kita start je. Boleh guna nama. Okay. Alright, so buat yang terbaik, all the best and you can do this.
Boleh siap kan? So, congratulations Syafira, Humaira, Atia Nazim, Uzma dan juga Amir. Tak apa. Oh, 100%. Semua betul. Okey. Tahniah. Jom kita review question. My kat quiz je hilang terus. Tak apa. Amir. Kita discuss soalan jap. Okay, this one first. Okay, peranan. Apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun dikenali sebagai CLC, Liaison Committee? Okay, mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Yes, secara berperingkat kepada penduduk Tanah Melayu. Melalui dia buatlah sistem undian secara berperingkat. Kemudian mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Itu CLC ya. CLC dan juga mencadangkan sistem pendidikan seragam untuk kesetiaan perpaduan kaum di Tanah Melayu. Betul. Mencadangkan peranan sektor perniagaan kepada kaum bukan Melayu. Tak. Tetapi dia mencadangkan peranan sektor perniagaan kepada kaum Melayu. Itu betul. So, inilah CLC. Bagus je CLC ni kalau kita lihat sekali. Sangat bagus CLC ni. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Apakah objektif utama pembentukan CLC? Pertama sekali dia adalah untuk mengkaji hubungan antara kaum. Kemudian untuk membetulkan, macam saya sebut tadi, court play. To fix you, to memperbetulkan keadaan politik yang ada di Tanah Melayu. Kemudian mewujudkan keharmonian dan juga muhibah antara kepelbagaian kaum di Tanah Melayu. Menggalakkan pengurusan kaum. Siapa jawab ni memang perlu penampar ni. Okay, so bagus. Menggalakkan pengurusan kaum tu memang confirm lah salah sebab CS ni lebih kepada hubungan antara kaum yang secara harmoni. Kemudian Kesatuan Melayu Muda dipimpin oleh okay, ya ke? Sorry. My God. Sorry. Okay, itu ulang balik lah. Terima kasih Uzma. Okay. Apakah peranan jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC? Cadangan dia lah ni. Mencadangkan peranan ke arah berkerajaan sendiri. Dia akan buat pengundian secara berperingkat. Kemudian mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu. CLC ni walaupun dia bukan orang Melayu tapi dia mementingkan orang Melayu dalam pentadbiran negara.
Kena mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Semua perlu belajar sama rata. SMK kan. Dan mencadangkan pilihan sektor perniagaan kepada kaum bukan Melayu. Ini salah. So, kalau ikut yang betul ialah mencadangkan pilihan sektor perniagaan kepada kaum Melayu. Sebab kaum Melayu kan dia kurang dari aspek perniagaan, so dia bagi macam peluang kepada penduduk Melayu. Okay, next. Objektif utama pembentukan CIC. Dalam slide tadi ada tiga. Pertama sekali kaji. Dia kaji dulu hubungan antara kaum. Kemudian dia membetulkan keadaan politik. Kemudian mewujudkan keharmonian dan juga muhibah. Menggalakkan perbesaran kaum tu salah. Semua betul kat ni. Ya. Kesatuan Melayu Muda dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob. Kesatuan Melayu Muda dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Mustafa Kamal tu pelakon, Fuad Haji Omar tu tak wujud pun saya letak je nama dia kat situ. So ingat ya. So selepas Kesatuan Melayu Muda adalah Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, dipimpin oleh Dr. Hasrul Zakaria tu nama lecturer saya. Siapa jawab ni? Jawapan ni Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dia adalah pimpinan utama Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM. Dr. Strange bukan, itu Marvel. Dr. Stone bukan, itu cerita lain. Yang manakah bukan ciri-ciri sistem ahli? Yang mana bukan ciri-ciri sistem ahli? Ahli bertaraf menteri menjaga portfolio jabatan, betul. Semua perlu jaga portfolio jabatan. Contohnya jabatan kerja raya, jabatan ekonomi dan sebagainya. Ahli melantik pesuruh jaya tinggi British dengan pesuruh Majlis Hari Raya. Ini salah. Sebab apa? Yang betul adalah ahli dilantik oleh. Sebab nak menunjukkan ketertinggiannya pesuruh jaya tinggi British, dia yang lantik ahli tu. Okey, kau boleh jadi ahli. Tanya dulu Raja, okey boleh? On? Okey on. Terus ambil dia. Ahli bukan melantik. Ahli dilantik oleh pesuruh jaya tinggi British. Nak tunjuknya British tu masih lagi ada kuasa terhadap masyarakat di tanah Melayu. Kemudian yang manakah bukan ciri-ciri ahli? Sistem kabinet mentadbir negara. Bukan. Sistem kabinet mentadbir negara ni ciri-ciri ahli. Ciri-ciri sistem ahli. Sebab itulah dia. Sebab soalan cakap bukan. Okey, dah tak ada dah. Okey, ada soalan tak setakat ni guys? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, thank you Syafira. Umairah? Amir? Akil? Kau nak tahu markah exam hari tu berapa? Tak nak. Tak nak. Saya boleh je saya tayangkan ni slide terus markah. Tapi overall saya boleh bagi tahu lah, you did well. Tapi after this janganlah tinggal kosong. Sayang. Kalau tinggal kosong tu sayang. Sebab kadang-kadang kalau kita jawab lah, kita saling balik soalan dan ni kita goreng sikit-sikit, I believe that we still can get marks. Lagi-lagi zaman belajar online macam ni kan. So all you have to do is jangan tinggal kosong. Itu yang penting. Dapat 1-2 markah tu dah boleh membezakan grade. Tapi semua lulus lah. Semua lulus. So congratulations to every one of you. Mungkin saya akan beritahu lah markah tu. Tapi tu masih discussion soalan lah nanti. Kita discuss soalan. Sekarang ni kita masuk bab 7. Tinggal berapa bab lagi? Ini 7. And then kita pergi dekat bab 7. Panjang juga bab 7 ni, aduh. And then bab 8. Bab 8 tajuk dia apa? Ni tajuk dia. Pilihan raya. Nampak semua duk beratur pilihan raya. Semua bergaya Semua bergaya masyarakat Melayu zaman dulu. Semua bergaya ni. Fotogenik. Dia buat macam tu. Then kita pergi pada bab 9. Rasa 10 bab ada ni. Okay, and then bab panjang juga ni.
Habis bab 8. Kemudian kita masuk bab 9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, PTM. Oh. Bab 9. And then pergi sikit. Surat kerja, VRC. And then last kali. Bab 10, Pemasyuran Kemerdekaan. Dan rasanya tak ada lah. Ada bab 11. Bab 10. Banyak juga silibus korang kena belajar ni. Kan? Baru form 4, tak masuk form 5 lagi nanti. Kamu bab 10. Dah habis. Jadi 10 bab saja. So kalau tak ada soalan, saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Masa cuti pun dah habis, nanti kamu sambung PDPR online class. So it's okay, jangan stress. Stay safe, stay at home. I wish you the best in life. And semoga ilmu yang kita belajar hari ini dapat membawa manfaat kepada kita semua pada masa akan datang, insyaAllah. So keep on smiling and stay safe. Itu je lah dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum and terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama Syafira. You're welcome Uzma.